good, do great, and they talk bad on you. Yo guys, and welcome to my new video. Finally, masa untuk review Apple Watch Ultra yang boleh kata ramai orang cakap mahal. Dan ada orang tanya juga, patutkah beli Apple Watch Series Ultra instead of pakai Series 8? Sebab dua-dua ni dilancarkan pada masa yang sama. Ada juga yang tak tahu Series 8 actually wujud. Sebab kita semua dibutakan dengan version Ultra kan. Sebab tu je yang nampak paling beza. Dan kalau kau nak tahu, this is the first redesign Apple Watch start from beginning. Daripada yang pertama kau tengok sampailah Series 8, ini adalah design yang paling besar yang diubah. Kalau yang previously korang boleh nampak yang button dia actually lagi flush, dia punya digital crown dia lagi orang kata ada bentuk sikit. Dan kali ni memang korang nampak akan tahu tu adalah series yang baru. Instead of pakai lepas tu kau kena explain, okay, yang baru ada features ni, yang baru ada dia punya screen lain sikit. And dekat series 7 ataupun 8 je yang kau boleh nampak significant changes dari segi design. Yang paling besar, Apple Watch Series Ultra. Mula-mula sekali aku actually nak puji jam Apple Watch Ultra ni. That is dia punya screen 2000 nits of brightness, sangat-sangat terang. And sama macam Apple iPhone 14 Pro dan juga Apple iPhone 14 Pro Max. So dekat sini kau boleh pergi dekat mana-mana. Dari segi kau pergi dekat tempat yang paling gelap sampailah kepada bawah cahaya matahari yang terang. Dan kau still boleh tengok dan scroll dan juga buat apa-apa je dekat dalam ni boleh nampak dengan sangat-sangat jelas. And bateri pun dia tak running macam air sangat sebab bateri dekat sini sangat-sangat besar. And this is one of the orang kata paling tahan bateri yang ada dekat sebuah Apple Watch. Sebab Apple Watch tak terkenal dengan sebuah jam yang tahan lama. Kalau ikutkan dia orang introduce battery saver mode dekat Series 8. Dan benda yang paling besar kau akan perasan adalah obviously dia punya screen lagi besar kan, 49mm dekat sini. And this is the first juga untuk Apple buat jam yang paling besar. Aku suka dengan screen besar macam ni. Korang nak scrolling, korang nak type even, lagi senang macam korang macam fidget tangan korang, tak tahu mana satu nak tekan. Especially bila korang suka pakai keyboard untuk reply message ataupun buat search contohnya. So jam ni rasa macam basically sebuah smartphone lah kan. Benda yang aku suka juga dekat sini adalah dia punya screen is actually flat. So dia tak curve macam yang series sebelum ni. And pada mulanya aku nampak macam benda tu a bit backward sebab a curved display nampak lagi modern, nampak lagi canggih, nampak lagi mahal lah. Tapi bila nampak flat screen ni akan rasa macam jam tu macam murah and senang nak buat and tak eksklusif. Tapi sebenarnya in terms of usability tu, aku akan kata jam ni yang flat display ni lagi sedap kalau korang nak scrolling and even useful kalau nak tengok apa-apa. Benda yang sangat penting juga dekat sini adalah Apple actually kata dia punya microphone and speaker lagi kuat daripada biasa. So korang boleh terima call dengan sangat-sangat jelas dan tak perlu nak letak dekat telinga. Tak macam Apple Watch Series 7 yang aku pakai sebelum ni, yang mana aku perlu dekatkan dekat telinga and kadang-kadang even dia duduk dekat dalam bilik yang senyap ni pun kadang-kadang tak dengar apa yang orang cakap and a bit muffled. So dekat sini dia punya speaker kau boleh nampak dekat sini sangat-sangat besar and bila ada orang bercakap tu tak dengar pecah-pecah sangat. Tapi kau boleh expect lah sebuah call daripada telco kan. Dan aku guna jam ni bersama dengan LTE ataupun 4G lah. So bila cakap pasal LTE, cakap pasal connection, macam mana pula dengan dia punya battery life? Sebab kau cakap bateri ni boleh tahan like 3 hari. Betul, korang boleh pakai bateri dekat sini Apple Watch Ultra boleh bertahan sampai 3 hari untuk korang punya daily use. Termasuk kalau korang pakai untuk buat sleep tracking sekali tau. So aku pakai dekat sini LTE, so memang confirm boleh tahan sampai 2 hari setengah. Tapi aku boleh consider sebagai 3 hari juga untuk battery life yang ada dekat sini. Bateri ni juga sebenarnya Apple buat untuk orang yang run marathon. So sesuai sangat-sangat untuk pakai jam ni yang boleh tahan lagi lama daripada apa yang sepatutnya. Sebab biasanya dia orang komplain kata bateri dia bila buat marathon tak sampai finishing pun dia dah start habis dah. Nak track dia punya heart rating, nak track dia punya oxygen, actually quite a lot of battery punya usage. So dekat sini Apple kata dekat sini dia memang fokuskan untuk lagi tahan dan ada mode untuk korang buat aktiviti lasak macam tu. Sebelum ni aku ada kata juga yang Apple actually fokus untuk orang buat scuba diving juga untuk Apple Watch Series Ultra. Dan kali ni diorang juga ada apps yang baru je launch dekat dalam Apple App Store untuk jam ni saja untuk orang buat scuba diving. Untuk aku sendiri tak pergi scuba diving ataupun menyelam dalam-dalam. So aku tengok a few things je lah. Contohnya macam aku tengok suhu dekat dalam tu. Lepas tu untuk orang yang suka tengok push to the limit, untuk orang yang nak tahan oksigen, contohnya tengok berapa minit yang korang boleh tahan dekat bawah dalam air. So bila kau masuk je dalam air, dia akan automatically tunjuk data berapa lama dan juga berapa dalam yang korang menyelam. Benda yang aku tak dapat nak tengok juga dekat sini adalah oxygen sensor, yang mana aku tak tahu oksigen dekat dalam darah aku ni dapat
cukup ataupun tak bila duduk dekat dalam air, ataupun mungkin Apple disablekan benda tu sebab bacaan dia adalah tak tepat. Part ni sangat penting juga, tapi aku nampak ada je lagi option lain yang orang boleh connectkan jam ni dengan dia punya accessories. Benda yang aku tak sangka actually guna, that is waypoint. Masa mula-mula kau dengar waypoint tu, mesti kau kata, alah Fazli, kau pergi dalam hutan ke just untuk track balik kau punya perjalanan? Dia bukan tu je kerja dia. Okay, kau juga boleh track mana kau parking kereta tu sebenarnya untuk waypoint tu. So aku actually quite terkejut sebab contohnya macam kalau aku masuk dalam mall ke kan, so aku actually accidentally tertekan waypoint tu untuk detect kita punya kereta. So dekat situ tunjuk dekat mana aku parking. So kau actually boleh pergi tengok dekat mana, ataupun jam ni boleh tunjuk arah dekat mana kereta kau parking contohnya. So benda ni actually quite useful, tapi tak berapa useful secara 100%. Contohnya macam elevation antara tingkat engkau tu parking kereta, sama ada tingkat 7 ke, tingkat 4 ke, ataupun bawah tanah ke, jam ni tak boleh bagi tahu. Tapi untuk that kind of thing bagi aku berguna juga, sebab dia actually quite accurate and rasa macam kau letak Apple AirTag dekat dalam kereta. It works almost the same way, tapi dia tak ada setepat macam kau letak Apple Tag. Antara kelebihan Apple Watch Ultra juga dekat sini adalah kau dapat custom action mode button untuk aktifkan app. Contohnya macam aku sendiri buatkan default adalah exercise lah kan. So kalau aku berlari ke, cycling ke, aku buat treadmill punya exercise ke, pergi dekat gym, boleh aktifkan bila tekan je dekat situ. So tak perlu pergi ataupun tekan home button, lepas tu pergi dekat apps and aktifkan, akan ambil masa juga. So dekat sini kau boleh buat truly ataupun secara cepat je bila guna action mode tu. Korang juga boleh custom button tu untuk buka Oceanic Plus. Lepas tu untuk orang yang pergi scuba diving, boleh aktifkan bila kau masuk dalam air, tekan je action mode tu, dia akan aktifkan berapa dalam kau pergi, tengok suhu dan sebagainya. Yes, kau boleh custom. Cumanya kau tak boleh custom untuk pergi buat segala benda, nak buka photos ke, nak buat call ke, tak boleh, sebab action mode tu just khas untuk orang bersukan ataupun buat aktiviti lasak sahaja sekarang ni. Benda baru juga yang ada dalam Apple Watch Series Ultra ni adalah body temperature sensor. So dekat sini dia akan ukur kau punya suhu, sebab dia ada dekat dalam dan juga dia ada dekat screen dan juga dia ada dekat body jam ni untuk detect, untuk tengok suhu sekeliling korang dan juga badan kau untuk measure sama ada kawasan tu memang panas ataupun tak. So untuk dapatkan measurement tu, korang perlu pergi dekat body measurement. It's quite weird kenapa Apple macam sorokkan. Kalau boleh macam simplekan untuk orang tengok. Dan aku rasa macam Apple overcomplicated semua benda ni. Kalau boleh aku nak tengok sekali arus tu macam tu je. And benda tu rasa macam complicated dah. Lagi complicated bila korang nak tengok suhu tu. Sebab Apple kata korang perlu at least 4 hari buat sleep tracking untuk korang dapat baca that body measurement temperature. Okay, so basically dia ambil suhu time korang tidur je. Dia bukan ambil suhu time korang aktif, time korang buat aktiviti ke apa ke, time duduk sesaja ke, dia tak ambil. And syarat dia adalah 4 hari untuk korang punya sleep tracking untuk to be able to view korang punya body temperature sensor. Alright, sekarang kita cakap pasal dia punya masalah yang dicipta, sebab a new design obviously akan ada a new problem kan yang korang akan hadap. So adakah dia punya problem ni actually sama? Bagi aku it's a bit different, and untuk aku sendiri aku akan kata dia punya size 49mm berbanding dengan 45 dan juga 41 adalah sangat-sangat jauh beza dia. Ada orang kata hampir sama je, tapi bagi aku rasa macam jam ni sangat-sangat besar, dan kita juga dibutuhkan dengan dia punya berat tak berapa nak berat sangat. Aku faham benda tu, tapi untuk aku sendiri rasa macam jam ni untuk pergelangan tangan aku a bit besar, a bit nampak tak kena dengan tangan, sebab nampak macam sebuah jam pinjam. Dan kalau korang pakai tali yang longgar, especially yang suka pakai jam ni dekat dekat kawasan pergelangan tangan ni akan nampak a bit kelakar lah. Other than that, bagi orang yang ada wrist yang besar tak ada masalah pun. Untuk orang yang nak colour lain daripada yang ni, sorry sangat-sangat, korang hanya ada colour ni sahaja untuk bergaya dengan korang punya outfit. Another thing is Apple kata dia punya screen ni actually tahan lagi kuat daripada previously, ataupun dia akan buatkan korang tak perlu takut untuk buat aktiviti lasak. Test daripada Jerry Rig and semua social media yang aku nampak, dia punya material actually sama je macam Series 8, Series 7 yang Apple pakai, walaupun dikata Sapphire dekat sini. And Apple mungkin ada alasan dia sendiri, tapi untuk korang yang tahu, yang pentingkan ataupun selalu buat aktiviti lasak, still kena jaga dengan screen dekat sini. Sebab kalau rosak, Malaysia tak ada buat repair, Malaysia just ada buat replacement sahaja. Kau kena ingat tu. And then benda yang different juga adalah
Actually Digital Crown ni kau nampak sama je kan? Sebenarnya tak. Sebab Digital Crown ni kau boleh akses dekat bahagian atas section dan juga bawah section. Dan masalahnya dekat sini adalah section bawah dia. Sebab yang bawah tu bila ada protector macam Apple Watch Ultra ni ataupun besi dia tu, aluminium punya bar ni, dia actually boleh makan korang punya bulu tangan. So kalau korang scroll ni, kalau ada bulu tangan dekat situ, dia akan makan dan dia akan potong korang punya bulu tangan. Untuk aku ni dia tak potong, tapi dia macam berpusing, dia berpusing dekat Digital Crown dan buatkan aku menjerit kesakitan dengan ditarik bulu tangan. Next up, benda ni actually aku tak sangka juga, dan sepatutnya QC Apple dah consider benda ni dan patut evaluate benda ni. Sebenarnya action mode ni butang dia terlalu lembut lah berbanding dengan recent button. So korang actually boleh tersalah tekan. So kalau korang tertekan, action mode dulu yang akan keluar. Yang mana recent mode ni ataupun recent app ni, dia tak akan dapat tekan sebab dia keras. So action mode dia punya button sangat-sangat lembut berbanding dengan recent app. So untuk in terms of Apple punya quality, sepatutnya dapat configure benda tu actually ada masalah. Dan bila dia buat button ni actually side by side, akan tersalah tekan juga action mode tu. Ada benda juga yang aku nak komen dekat sini, sebab aku ni seorang pengguna yang pakai Wear OS punya jam juga. So aku nak kata satu benda, kenapa kau tak buat macam sebuah Wear OS punya quick launching apps? Korang boleh swipe, lepas tu tekan je app tu. Aku actually selalu tengok heart rate dan juga oxygen sensor. So dekat sini bila aku nak guna benda tu, aku terpaksa pergi dekat menu dan tekan benda tu. Agak menyusahkan dan melambatkan masa. Kalau dekat Wear OS, kau perlu swipe, tekan. Kenapa kau tak buat benda yang simple macam tu untuk menyenangkan orang lain? Sebab tak semua orang guna satu action je. Semua orang actually perlukan macam apa yang Google buat dalam dia orang punya Wear OS tu. Alright, sekarang kita akan pergi dekat features yang ada tapi aku tak guna sangat sebab yelah, kita punya usage different kan untuk setiap orang. Aku ni tak lari marathon, so aku tak akan buat jam ni pergi berlari sebab aku tak mampu nak lari 20km ataupun 40km secara terus. And aku rasa pada hujung perjalanan tu pun aku tak boleh rasa yang kaki aku ni boleh function dengan sangat-sangat baik ataupun even berjalan pun. Dia lebih fokus kepada yelah aktiviti lasak, contoh macam pergi dekat bawah laut apa semua benda tu. Jam ni boleh, tapi aku tak buat aktiviti macam tu. Just main dekat kolam renang je untuk having fun. Other than that, aku tak track aku punya period, tapi aku track aku punya suhu badan aku sendiri. Tapi dekat sini aku tak dapat ni aktifkan sebabnya dia perlukan 4 hari sleep tracking. Sebab aku tak dapat nak enable ataupun track adalah jam ni sebenarnya besar sangat untuk aku pakai untuk buat tidur. So aku ni tidur agak buas. Bila pagi tu aku bangun rasa sakit tangan sebab jam ni bergoyang-goyang dekat tangan aku dan buatkan tangan aku rasa sakit. So aku akan tukar jam ni kepada jam Apple Watch Series 7 untuk track aku punya sleep. Alright Fazli, apa perubahan yang kau alami bila pakai Apple Watch Series Ultra? Sebab benda ni sangat-sangat penting tau. Aku sendiri sebagai pengguna Apple Watch akan kata korang akan hilang battery anxiety. Contoh kalau aku tak pakai dalam masa satu hari tu, aku tak tahu berapa percentage bateri yang ada dalam jam tu. Yang series biasa. Tapi untuk jam ni, 2 hari aku tak pakai pun tak perlu bimbang sebab sentiasa ada paling lama pun 30 percentage dia punya bateri. Dan untuk orang yang selalu track tidur lah kan, mesti korang ada masa juga bangun pagi jam korang mati. Yang ni sangat-sangat susah nak berlaku benda tu. So it's quite convenient bila korang buat untuk sleep tracking especially. Dan size yang besar macam ni pun akan mengganggu tidur juga. So that's why aku kata aku track sleep aku pakai Apple Watch Series 7 yang lama instead of Series Ultra yang baru ni, sebab dia besar sangat dan menyakit tangan aku bila tidur dan bila bangun pagi. So dekat sini, apa conclusionnya Fazli? Patutkah kita beli Apple Watch Series Ultra ni instead of pergi dekat Series 8? Sebab macam sama je kan. Bagi aku, nasihat aku kalau korang nak sangat-sangat ataupun memang kau tak gunakan kelebihan yang ada dekat jam ni, yang orang kata military grade, semua benda premium, saiz besar apa semua, just nak bateri tu saja, benda tu sangat-sangat penting untuk korang track korang punya sleep and tak ada battery anxiety and suka jam tangan besar and tak nampak macam terlalu common untuk Apple Watch. This one is a good to go untuk beli. Tapi harga dia lah keras sikit, RM3,799, basically RM3,800 lah kan. So untuk orang yang memang tak track sangat sleep, dan sekarang ni pun Series 8 masih ada battery saver untuk korang yang macam light use je, bagi aku Series 8 pun tak ada masalah. Cuma je dekat sini untuk orang yang selalu aktif,
go on dengan jam ni sebab aku sangat-sangat prefer. Dan untuk orang yang comparekan harga Apple Watch Series 8 biasa tu 45mm dengan Apple Watch Series Ultra, aku akan kata ada juga option untuk Apple Watch Series 8 tu pergi sampai like 3,000 lebih, sebab Apple Watch Series 8 actually ada stainless steel punya version. So dekat situ harga dia adalah 3,400 lebih. Beza dia adalah lebih kurang RM400 untuk pergi dekat Apple Watch Series Ultra. Tak salah sebenarnya nak beli yang tu, cumanya kau akan dapat lebih dekat sini and dia punya material instead of pergi dekat stainless steel je. So yeah, go on, beli kau punya Apple Watch Series Ultra sebab dia je yang dapat bateri tahan macam ni, dapat skrin besar macam ni, and dapat features yang eksklusif untuk orang yang suka buat aktiviti lasak. Ya, cumanya untuk orang yang nak beli Apple Watch Series 8 tu, better jimat duit pergi dekat Series 7. Tu je yang aku boleh kata. Macam biasa guys, leave like, subscribe, stay awesome and keep smiling, and I will see you guys on my next video. Bye!